Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Globe Al-Hijrah edisi 5 September bersama saya Khadijah Faisal. Sejak kemarahan Taliban pada awal Ogos untuk menguasai Kabul, Afghanistan akhirnya melakar sejarah baru pada 1 September apabila perang 20 tahun bersama Amerika Syarikat diisytihar tamat. Pengakhiran kepada konflik kemanusiaan selama 2 dekad menyaksikan kesemua tentera Amerika Syarikat telah pun berundur. Dan detik bermakna buat Afghanistan itu diumumkan sendiri Presiden AS Joe Biden yang serta-merta memindahkan urusan diplomatik dengan Afghanistan ke Doha, Qatar. My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over. I'm the 4th president who has faced the issue of whether and when to end this war. When I was running for president, I made a commitment to the American people that I would end this war. Today, I've honored that commitment. Ia disifatkan satu keputusan dasar luar yang signifikan buat Biden sejak mengambil alih pentadbiran AS dari Donald Trump. Operasi ketenteraan di Afghanistan disifatkan paling lama dan sepanjang tempoh itu 2,400 tentera gugur. Bahkan impak terhadap rakyat Afghanistan amat tragis. Mengikut data Save the Children yang beroperasi di Afghanistan sejak 1976, 33,000 kanak-kanak dilapor terbunuh dan cacat dalam tempoh 2 dekad itu. Jumlah ini tidak termasuk kanak-kanak yang mati akibat kematian dan kelaparan. Kehidupan selepas pasca perang sekalipun bukan mudah untuk memulihkan kembali emosi mereka yang sengsara akibat konflik. Malah generasi inilah yang perlu diberi perhatian. Namun pengunduran tentera Amerika Syarikat simbol kemerdekaan buat Afghanistan dan kejayaan itu diraikan di setiap wilayah dengan penuh kegembiraan. Taliban yang muncul sebagai hero ketika ini hakikatnya mewarisi sebuah negara yang hancur walaupun berbilion trilion telah dibelanjakan untuk pembangunannya sebelum ini. Kerajaan perlu dibentuk segera agar hala tuju negara itu jelas selain merencana strategi pemulihan khususnya dari segi ekonomi dan sosial. Taliban ketika ini optimis untuk membentuk kerajaan dalam masa terdekat meskipun masih berdepan kumpulan pemberontak di lembah Panjshir. Kumpulan pejuang itu dalam masa sama berikrar untuk membentuk pentadbiran yang inklusif serta bertoleransi dengan hak wanita. Pembebasan Afghanistan dari konflik perang saat yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat. Namun ada sebahagiannya yang bimbang dan masih dibayangi pemerintahan Taliban pada tahun 1996 hingga 2001 yang menguatkuasakan undang-undang yang ketat. Ketika ada yang bersuara dan protes tentang hak wanita untuk bekerja, lain pula yang sebenarnya berlaku di Afghanistan. Sekolah kembali dibuka dan wanita masih keluar bekerja seperti biasa serta menjalani rutin-rutin harian sebagaimana sebelum ini. Di hospital pula, doktor dan jururawat wanita dipanggil untuk bertugas walaupun sebelum itu timbul kebimbangan tentang larangan kepada golongan hawa untuk keluar mencari rezeki. طالبان از ما خواهش کردن باید در شفاخانه و در کارهای خود در وظیفه‌های خود باید باشیم. و دیگه خواهشی داریم که به خاطر از اینکه ما می‌خوایم رشد کنیم نمی‌خوایم پسماند باشیم. Sementara itu aktiviti perniagaan kembali beroperasi walaupun masih kekurangan pelanggan. Kesan perang dan masalah rasuah yang berakar umbi dari kerajaan terdahulu, Afghanistan berdepan krisis ekonomi dan penduduknya tidak mempunyai kuasa membeli yang tinggi. Bank-bank di Kabul dipenuhi orang ramai untuk mengeluarkan wang masing-masing dan pihak berkuasa menghadkan pengeluaran sekitar $200 sahaja dalam sehari.
Baik, tumpuan ketika ini terarah kepada kemampuan Taliban menguruskan ekonomi yang sudah sedia tidak stabil. Selain kesediaan Taliban membentuk sebuah kerajaan yang inklusif, jadi kita mahu mendengar pandangan dari timbalan Presiden MRA yang difahamkan pernah tinggal di Afghanistan, iaitu Tuan Khairil Anwar Khalid. Baik, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tuan, jadi Taliban ketika ini hampir membentuk kerajaannya dan kita sedia tahu pengambil alihan Taliban ke atas Afghanistan dalam situasi negara yang kita lihat sudah sedia lemah daripada pelbagai sudut, khususnya ekonomi. Jadi pada pandangan Tuan sendiri tentang kemampuan Taliban untuk menstabilkan sebuah negara, dan adakah Taliban akan mendapat sokongan kuat dari negara luar Tuan? Pada dasarnya kita perlu melihat keadaan di Afghanistan pada masa ini, ya, selepas Taliban mengambil alih pada 15 bulan Ogos yang lepas masa memasuki Kabul. Dan daripada apa yang telah dinyatakan berulang kali oleh pucuk pimpinan tinggi Taliban, terutama sekali oleh Muallah Ghani Baradar, iaitu Head of Political Bureau yang berpusat di Doha. Beliau telah menyatakan dengan tegas sekali bahawa kerajaan Afghanistan pada masa akan datang adalah kerajaan yang akan inklusif. Dia akan mengambil mereka-mereka yang diperlukan profesional dan sebagainya untuk membangun Afghanistan. Ini adalah satu kenyataan yang dikeluarkan oleh pucuk pimpinan tinggi Taliban. Jadi pada dasarnya kita dapat melihat yang Taliban 2.1 ni bukan Taliban 1.1 seperti pada tahun 1996 yang lalu. Taliban pada tahun yang memerintah sekarang ini adalah lebih kepada mereka yang profesional pada dasarnya. Mereka yang mengetahui tentang kerajaan politik antarabangsa kerana mereka kebanyakannya tinggal di Doha atau di Qatar, ya. Dan mereka juga punya hubungan yang agak rapat masa perbincangan itu dengan kuasa-kuasa besar yang lain, terutamanya Amerika Syarikat. Jadi kalau kita lihat di sini, apa yang mereka perlukan sekarang adalah untuk mentadbir dan menjalankan kerajaan dengan lebih eksklusif, satu. Yang kemudian mereka juga harus melihat kepada segi ekonomi, di mana mereka negara-negara luar patut membantu, terutama sekali negara-negara Islam daripada negara-negara sekutu OIC dan sebagainya yang patut membantu. Dan kita dapat melihat pada hari ini, pada contohnya, airport Kabul telah dibuka dengan bantuan daripada Qatar, dan juga Qatar telah berbincang dengan Turki untuk menengok bagaimana untuk memajukan ekonomi Afghanistan itu sendiri. Jadi saya nampak perkara-perkara sebegini haruslah kita ambil perhatian, dan negara-negara Islam pada asalnya perlu membantu Afghanistan untuk bangun kembali, terutama dari segi sosial dan ekonomi di situ, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih Tuan Khairil atas pandangan itu. Baik penonton, Global Hijrah berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah bertemu kembali. Global Hijrah minggu lepas menyiarkan kisah wanita Palestin yang hidup sengsara di penjara Israel ketika dirinya sarat hamil 9 bulan. Selepas desakan bertubi-tubi diterima rejim Zionis agar membenarkan ibu muda itu untuk melahirkan bayinya di luar penjara, Anhar Al-Dik, 25 tahun, akhirnya dibebaskan. Kisah pembebasan Anhar satu inspirasi kepada dunia agar kita menggunakan segala ruang yang ada untuk terus memberi tekanan kepada Zionis laknatullah berkaitan isu Palestin. Saat Anhar melangkah keluar dari penjara Israel, wanita berusia 25 tahun itu sujud syukur kerana doanya untuk keluar dari neraka dunia itu termakbul. Visual Anhar bertemu suami dan anak sulungnya Julia menyentuh hati ramai pihak. Malah pembebasan Anhar mendapat perhatian seluruh dunia, termasuklah Malaysia. Apabila mengenang kembali isi surat yang ditulis wanita ini, tidak dapat digambarkan bagaimana seksanya kehidupan Anhar di penjara Israel sepanjang 5 bulan lepas. Apatah lagi jika wanita ini terpaksa melahirkan anak di tempat jijik itu. Jika Israel tidak diasak sebelum ini, mungkin hari ini Anhar masih belum bebas.
Sejak kisah ibu muda ini tular, masyarakat dunia tidak membiarkan Anhar bersendiri. Malah pelbagai usaha digerakkan bagi mendesak Israel untuk membebaskannya. Tanda pagar Save Anhar dilancarkan dan menjadi trending di pelbagai platform media sosial. Kempen menghantar email beramai-ramai kepada penjara Israel juga turut digerakkan. Tidak cukup perang media sosial, bantahan dan demonstrasi juga dibuat di beberapa kawasan termasuklah di hadapan penjara Damon di Haifa yang turut melibatkan penduduk Israel sendiri. Ada juga yang bersolidariti dengan cara tersendiri seperti dilakukan artis seni halus Rana Beshara di hadapan penjara Damon, lokasi di mana Anhar ditahan. Jika dunia membisu, nasib Anhar mungkin sama dengan Fatima Al-Zik, iaitu seorang wanita dari Gaza yang terpaksa melahirkan anaknya di penjara Zionis pada tahun 2007. Itu antara salah satu contoh bagaimana desakan dan suara masyarakat antarabangsa boleh melemahkan Israel. Tanpa menghunus senjata pun kita mampu berjuang demi kemanusiaan dan Palestin. Ingat lagi, perang 11 hari antara Hamas dan Israel Mei lepas, perang media sosial menerusi TikTok sahaja sudah cukup memberi tekanan kepada Israel sehingga gencatan senjata dipersetujui. Dan isu ini jugalah yang ingin saya ajukan kepada Tuan Khairil yang masih berada di talian ketika ini. Baik Tuan, kita lihat ya desakan masyarakat antarabangsa ke atas Israel antara salah satu cara yang boleh menekan Israel. Jadi seruan Tuan kepada rakyat Malaysia agar jangan berhenti berbicara berkenaan Palestin, sebaliknya terus memberi sokongan yang kuat kepada saudara kita di sana, Tuan. Betul, Izzah. Alhamdulillah, Anhar telah dibebaskan. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana sebab Allah SWT kena pembebasan tersebut. Tapi bagi rakyat Malaysia sendiri atau rakyat seluruh dunia pada asalnya, kan sepatutnya menekan dan beri tekanan kepada pihak Israel. Kerana tekanan-tekanan di sosial media ini memberi kesan. Bukan tidak memberi kesan. Kita dapat melihat sendiri yang keadaan yang berlaku di Palestin sekarang dan kita tak semestinya berhenti dan semestinya terus-menerus memberi tekanan kepada Israel. Cara mana yang kita termampu? Especially sekarang ini banyak dari segi sosial media di mana kita boleh menghebahkan kepada dunia dan di mana kita boleh menghebahkan kepada NGO antarabangsa dan juga kepada negara-negara kan international community supaya mengambil tindakan terhadap Israel dengan kekejaman yang mereka lakukan. Benda-benda ini telah dibuktikan berjaya dan kita seharusnya tak boleh berhenti di sini saja. Kalau kita tengok sekarang, kebanyakan kita hendak berhentikan kalau ada apa, bila ada Gaza diserang semula, baru kita akan bergerak semula. Itu tak sepatutnya berlaku. Kita seharusnya menekan setiap masa. Kerana dengan tekanan inilah memulakan, kerana tekanan kepada Israel ini akan memulakan benda-benda yang boleh bertukar di lapangan, insya-Allah. Jadi tekanan-tekanan ini harus diberi setiap masa dan jangan hanya apabila Gaza diserang saja. Okey, baik. Terima kasih Tuan Khairil sudi bersama kami dalam Globe Al-Hijrah pada malam ini. Baik, setakat ini dulu perkongsian kali ini. Nantikan isu ummah dan antarabangsa minggu hadapan di hari dan masa yang sama. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.